Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat kita bersama dengan izin Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang cara penyampaian dan penerimaan wahyu pada nota yang ke-13 sebagai sambungan pada minggu lepas ni, iaitu nombor 3 tu. Kalau nota saya ni muka surat 31 kan? Muka surat 31 di bawah nota yang ke-13, iaitu cara penyampaian dan penerimaan wahyu. Jadi seperti yang telah kita bincang pada minggu lepas, bahawa cara penyampaian dan penerimaan wahyu pada muka surat 30 itu, di mana ada disebut oleh ulama, misalnya Al-Halimi yang menyebutkan bahawa bentuk penerimaan wahyu dengan perbezaan yang kecil, perbezaan yang halus, maknanya melihat penyampaian wahyu dari sudut perbezaan, walaupun perbezaan itu kecil sangatlah, kita kata siapa ada setengah ulama bagi siapa 40, misalnya Syekh Al-Halimi sampai 40 bentuk semuanya. Walaupun setengah-setengah ulama, misalnya Hafiz Ibn Hajar, dia kata boleh diringkaskan secara tadakhul, secara memasukkan setengah-setengah poin, daripada poin, beberapa poin dikecilkan saiz sehingga menjadi 7. Dan perkara ini berbeza-beza juga dalam kitab. Sesuatu kitab mungkin berbezalah. Seperti kalau kita tengok di sini, menurut Syekh As-Suhaili, iaitu Abdul Qasim Abdul Rahman bin Abdullah, dia kata penurunan atau penyampaian wahyu kepada Nabi SAW menerusi 7 cara. Ini merupakan satu ringkasan daripada hak banyak-banyak tu. Dia lakukan secara tadakhul, iaitu memasukkan fakta-fakta yang sama, dikecilkan, digabungkan, akhir sekali jadi 7 hak besar. Yang pertama, penyampaian wahyu dalam bentuk dia panggil al-wahyul manami, iaitu wahyu yang datang kepada Nabi dalam bentuk mimpi. Yang kedua, wahyu datang kepada Nabi SAW dalam bentuk an-nafath fir raw, iaitu wahyu yang ditiupkan ke dalam ruh ataupun jiwa Nabi SAW. Yang ketiga yang kita akan bincang pada pagi ini, iaitu wahyu itu datang dalam bentuk seperti mithlu salatil jaras, wahyu datang dalam bentuk bunyi seperti loceng, gemercing loceng itu. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang kita bincang inilah. Dan wahyu yang datang dalam bentuk yang ketiga ini, seperti gemercing loceng ini merupakan wahyu yang paling berat kepada Nabi SAW. Jadi mithlu salatil jaras, wahyu yang datang dalam bentuk bunyi seperti loceng itu, disebutkan dia dalam nota ini, iaitu wahyu yang datang dalam bentuk bunyi seperti gemercing loceng atau seperti bunyi rantai besi yang dihentakkan di atas kepingan besi yang lain. Jadi perbincangan ni selepas ini. Selepas ni kita akan bincang dalam nota ini, ada satu perbincangan yang agak khusus berkenaan dengan salatil jaras. Apa maksud salatil jaras itu? Apakah itu wahyu itu sendiri ataupun sebagai muqaddimah kepada kedatangan wahyu salatul jaras itu? Baik, bentuk penurunan wahyu yang keempat, iaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu
dengan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Selalunya ia datang dalam rupa Dihyah bin Khalifah radhiyallahu an. Dihyah adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat cantik. Rupanya mirip rupa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan, Dihyah selalu memakai tudung muka kerana takut wanita-wanita akan tergoda dengannya. Diriwayatkan kalau dia datang ke Madinah, orang-orang perempuan pasti hendak melihatnya lantaran kecantikannya yang luar biasa. Ibnu Sallam ketika mentafsirkan firman Allah dalam suratul Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba ataupun hiburan lahwan ataupun hiburan, lalu mereka bersurai pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau sendiri dalam keadaan berkhutbah, katakanlah wahai Muhammad, pahala ataupun balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi maksud hiburan lahwan ni kata Ibnu Sallam ketika dia hurai ayat ni, dia kata maksud lahwan, hiburan itu, hiburan ni mana sesuatu yang memukau manusia, sesuatu yang menarik perhatian manusia, itu lahwan. Hak belagang lah dengan manusia, tu dikira dalam bahasa dia panggil lahwan. Jadi maksud hiburan atau lahwan yang tersebut di dalam ayat ini mengikut tafsiran Ibnu Sallam adalah dengan melihat wajah Dihyah bin Khalifah yang sangat cantik itu. Siapa ditafsir gitu, maknanya benda ni benda terkenal lah ni, benda ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Dihyah bin Khalifah radhiyallahu anhu ini seorang yang sangat cantik wajah dia. Yang kelima, malaikat Jibril membawa wahyu kepada. Jadi hak yang keempat ni malaikat, cuma kena ingatlah dalam hadis yang kita bincang ni tidak sebut malaikat Jibril, sebut malaikat secara umum gitu. Ya'tinil malaku, ahyanan ya'tinil malaku, kan disebut kadang-kadang yatamatsalu rajulan, kadang-kadang datang kepada aku malaikat dalam rupa seorang lelaki. Malaikat tu tidak disebut malaikat mana. Itu asasnya gitu dulu. Itu ayat keempat. Yang kelima, malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa asalnya. Ada juga berlaku Jibril dia mari jumpa Nabi bawa wahyu dalam bentuk rupa dia hak asal kejadian dia. Yang mana disebutkan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap yang memancarkan sinar bagaikan mutiara dan permata delima. Mana sayap dia tu mana tubik macam cahaya gitu, tak tahulah comel setara mana. Kalau kita tengok pagar masjid bola pulih nak comel dah. Ni sayap dia ni maknanya bila kena cahaya tu ngecik cahaya tu dak, terpancar cahaya tu. Tu comel lah ayat yang comel. Memancarkan sinar bagaikan mutiara dan permata delima. Itu yang kelima. Bentuk yang keenam, wahyu itu datang min wara'i hijab, dari sebalik tabir, iaitu wahyu berupa percakapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, mana Allah bercakap direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik tabir tanpa perantaraan Jibril alaihissalam, sama ada ketika jaga atau ketika tidur. Jadi keadaannya sama seperti percakapan secara langsung yang pernah berlaku di antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sesetengah ulama, ia dialami oleh Rasulullah sebanyak 3 kali sahaja di sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terima wahyu direct, Allah direct bercakap dengan Nabi. Hak ini berlaku beberapa kali sahaja. Ada setengah ulama kata 3 kali, tapi ada juga yang sebut 2 kali. Ada juga sebut itu. Salah satu daripadanya ialah yang telah berlaku pada malam Mi'raj.
Dalam peristiwa ini ia berlaku kepada Rasulullah dalam keadaan jaga. Contoh wahyu bentuk ini yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa tidur pula ialah hadis berikut. Ni. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Mu'adz bin Hani Abu Hani al-Yashkuri qala hadatsana Jahdam bin Abdullah an Yahya bin Abi Katsir an Zaid bin Sallam an Abi Sallam an Abdurrahman bin Aish al-Hadrami annahu haddathahu an Malik bin Yakhamir as-Saksaki an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انتفل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس ينام قال سل قل اللهم إني أسألك قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan katanya, tu kita tak ambil lah sanad tu terjemahan dia tu dia pergi kepada sahabat selalu perawi paling atas sekali tu. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan katanya, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar bersembahyang subuh bersama kami. Ada satu kali Nabi lambat keluar sembahyang subuh sehingga matahari hampir terbit, nak habis dah waktu subuh. Jadi terlewat, bukan sama, bukan anak hari. Sekali ni ya. Sebab ada juga kalau kita baca kalau duk main dengan perawi-perawi ni kan, ada sini perawi tu ulama tak terima riwayat dia. Apa dia berhimnah mai subuh, acak nah mai subuh lepas habis waktu subuh. Sehingga dikenal pasti dia begitu. Ulama kata jadi periwayat tadi jadi lemah, kih perangai dia. Bakal kuat lah lagu mana no. Hak lain jauh tapi mai subuh je lewat semacam. Lewat pula sampai habis waktu subuh. Acak kali. Sebab ulama kata dia ni ada jenis penyakit lewat mai subuh. Jadi menyebabkan periwayat dia jadi dhaif. Hak dia riwayat tu ulama tak berapa nak ambil. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tergesa-gesa. Setelah iqamat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan ringkas saja. Sebab biasa Nabi mai subuh dia baca panjang sikit. Tapi orang ni ringkas sembahyang. Sesudah memberi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Terus duduklah kamu di tempat masing-masing. Duduk dulu, jangan gila-gila. Ada benda lah Nabi nak ayat ni. Kemudian Nabi menghadap ke arah kami lalu bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu tentang sebab aku terlambat keluar untuk bersembahyang bersamamu pagi ini. Sebabnya ialah malam tadi aku bangun, lalu aku berwudu dan bersembahyang beberapa rakaat menurut kemampuanku. Selepas itu aku berasa mengantuk dan berat mata ketika sedang bersembahyang. Tiba-tiba aku berhadapan dengan Tuhanku yang maha berkat dan maha tinggi dalam secantik-cantik rupa. Tuhanku berfirman, wahai Muhammad. Aku menjawab, ku sambut seruamu, Tuhanku. Tuhan berkata, dia berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala berkata, dia bertanya aku, mana Allah bertanya aku, tentang apakah para malaikat di alam tinggi itu sedang berbicara. Malaikat berada di alam atas itu sedang berbicara apa sekarang ini? Aku menjawab, kata Nabi, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Jadi dia bertanya aku 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat dia meletakkan tapak tangannya di antara 2 belikatku, sehingga aku merasai kesejukan jari jemarinya, yakni jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku merasai kesejukan jari jemarinya di antara 2 tetekku. Maka tersingkaplah kepadaku segala sesuatu dan mengetahuilah aku, dan aku pun tahu. Tuhanku bertanya pula tentang apakah para malaikat di alam tinggi itu sedang berbicara. Saat ini tanya 3 kali tak boleh jawab. Bila Tuhan pegang belikat Nabi, pegang ke depan, pegang gitu, seolah-olah gitulah. Sebab kira-kira tu dalam mengikut ni, ini bukan maksud Tuhan buat gini, silap faham. Maksudnya Tuhan tu disebut dengan jari jemari itu pegang Nabi, sehingga Nabi terasa sejuk tangan itu, jari jemari itu. Dia terasa jari jemari itu terkena tetek dia. Nabi berasa gitu. Ya, hadis ni sahih ni. Hadis sahih ni. Jadi bila berlaku gitu pada Nabi, maka Nabi jadi tahu. Hak asal tak tahu jadi tahu. Hak asal tak tahu tu jadi tahu selepas tu. Maka Allah tanya sekali lagi tentang apakah para malaikat di alam tinggi sedang berbicara. Maka ku jawab soalan itu dengan berkata, tentang kafarat, yaitu beberapa amalan yang boleh menghapuskan dosa. Tuhan bertanya lagi, apa dia kafarat itu? Aku menjawab, asal saat ini tak tahu. Bila Tuhan pegang itu jadi tahu. Aku menjawab, kafarat itu iaitu amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa tu. Biasanya hak ni dosa kecil lah, iaitu berjalan kaki untuk pergi bersembahyang berjamaah, duduk di masjid selepas bersalat, dan menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan bertanya lagi, kemudian tentang apa lagi malaikat di alam atas berbicara? Aku menjawab, memberi makan makanan kepada orang-orang yang susah, berbudi bahasa, dan bersembahyang di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Kata Tuhanku, mintalah, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dapat melakukan kebaikan-kebaikan, dapat meninggalkan segala kemungkaran, menyintai orang-orang miskin, dan engkau mengampuniku serta mengasihaniku. Jika engkau menghendaki fitnah pada sesuatu kaum, maka ambillah daku dalam keadaan tidak terfitnah,
Mana ambillah daku, mana wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Aku memohon kepadamu, wahai Allah, agar aku dapat menyintaimu dan dapat menyintai orang yang menyintaimu, di samping menyintai perbuatan yang dapat mendekatkan daku kepada cintamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah benar, maka bacalah dan pelajarilah maksud doa ni, kata-kata ini. Jadi orang ini kena perhati molek ni. Cuba tengok. Jadi hadis ni ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Mana satu sanad, satu tarik, mana kedudukan dia hasan. Tarik yang lain dia adalah sahih. Maknanya ada beberapa tarik yang meriwayatkan hadis ini. Ada satu tarik hasan, ada satu tarik sahih. Imam Tirmizi bertanya kepada gurunya, Imam Al-Bukhari. Tok guru Imam Tirmizi, Imam Bukhari, tentang hadis ni. Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih. Imam Bukhari kata hadis ini sahih. Selain Tirmizi, hadis ini diriwayatkan juga oleh tokoh-tokoh hadis yang lain dengan sedikit perbezaan pada lafaznya daripada beberapa orang sahabat selain Mu'adz bin Jabal. Antara tokoh hadis yang telah meriwayatkan hadis ini ialah Imam Ahmad dalam kitab ada Imam Ahmad dalam sunan dia lah, musnad, dalam musnad dia. Imam At-Tabarani, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Ibn Mardawai, Al-Baihaqi dan lain-lain lagi. Lepas ni kita bincang lah. Sebenarnya hak ni hadis ni bincang akan datang ni sebenarnya. Tapi sini pun dia ada buat sikit, takut kita jadi pening lah. Mana ada jari pula Tuhan enggak. Tapi hadis sahih ni. Tak apalah, selepas ni kita ada perbincangan juga waktu tu. Jadi bentuk-bentuk penyampaian yang ketujuh, wahyu Israfil. Wahyu Israfil. Mana Israfil yang bawa wahyu, tidak Jibril. Tidak Jibril, ada juga. Ai guano pula ni berat dengan Bukhari lagi. Israfil pula tu bawa wahyu. Iaitu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Israfil, bukan Jibril. Menurut para ulama, ia telah berlaku antaranya ketika fatratul wahyi. Jibril beberapa kali, beberapa ketika tidak datang membawa wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Istilah fatratul wahyi ini mana selepas Iqra tu dia terhenti sebentar wahyu. Tu akan datang bincang secara khusus. Terhenti tu lama kalah tu. Ada setengah kata 40 hari, setengah kata berbulan-bulan. Sama kata 3 bulan, macam-macam lah. Tapi lama lah. Bukan minggu dak, mana berbulan-bulan. Setengah kata 40 hari, macam-macam pendapat ulama. Terhenti wahyu. Ini ketika dia panggil zaman fatratul wahyi. Jadi bentuk-bentuk penyampaian wahyu yang digambarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, di atas sebenarnya telah merangkumi ketujuh bentuk yang disimpulkan oleh As-Suhaili tersebut. Jadi ketujuh bentuk yang disimpulkannya, direngkaskan oleh As-Suhaili sebenarnya sudah tergabung dalam hadis yang kedua ni. Masuk dalam tu belakang. Cuba tengok. Contohnya ialah Nabi dikunjungi malaikat dalam rupa manusia. Malaikat tak sebut malaikat mana, al-malak, malaikat. Boleh jadi Israfil, boleh jadi malaikat Jibril. Ia boleh jadi Jibril atau Israfil. Ia juga boleh jadi dalam mimpi ataupun sewaktu jaga. Tu dia termasuk belakang tu. Selain itu, hadis-hadis bin Haris Hisham di atas kadang menceritakan bentuk-bentuk penyampaian wahyu yang biasa berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ia menceritakan tentang bentuk yang tidak dikongsi oleh orang-orang lain yang bukan merupakan para nabi. Bentuk kelima dan keenam misalnya bukan biasa. Cuba tengok bentuk kelima dengan keenam. Bentuk yang kelima, malaikat Jibril bawa wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa asal dia. Hak ni dak. Yang keenam, bercakap dengan Allah secara direct dari sebalik tabir. Kalau kita kata hak yang pertama dalam bentuk mimpi.
Kalau mimpi ni, semua orang boleh mimpi. Mimpi jumpa Nabi, boleh berlaku mimpi tu. Jadi hak ni pada manusia pun berlaku. Walaupun hak berlaku pada manusia, orang tak panggil wahyu, tapi mimpi tu sendiri berlaku. Adalah kesamaan tu dari sudut tu, tapi tidak dikatakan wahyu tu. Walaupun mimpi yang berlaku pada manusia ni boleh juga dijadikan sebagai alamat, tanda kepada sesuatu untuk beringat tu, boleh lah. Sekadar tu ya. Tu. Hak yang kedua, dalam bentuk nafas firraw, yakni rasa, mari ilham ke, tu dia mari terasa. Kadang-kadang terasa tu berat rasa tu. Berat rasa tu. Tu. Rasa tu rasa sepojala-jala gitu. Tu. Itu kepada kita pun boleh berlaku. Tapi hak tu orang tak panggil wahyu, hak berlaku kepada manusia lain. Kalau berlaku pada Rasulullah, tu wahyu. Yang ketiga, bunyi seperti gemercik loceng, mari bunyi. Hak ni juga kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia kata ada jenis bunyi lagu tu. Tapi tidak, kalau berlaku pada orang lain, hak tu orang tak panggil wahyu. Kadang-kadang orang duduk tengah baca Quran, tengah berzikir, dia mari hak tu kadang-kadang ada mari. Maknanya boleh berlaku. Tu. Tetapi itu tidak dinamakan wahyu kalau berlaku kepada orang lain. Misalnya malaikat Jibril mari dalam rupa seorang. Ni ada sahabat Nabi tengok, Aisyah pun pernah tengok. Mari dalam bentuk dihyah ni, Aisyah beberapa kali pernah tengok. Tu. Tetapi yang kelima, Jibril mari dalam rupa asal ni tak ada siapa tengok, Nabi seorang. Tak ada disebut riwayat kata orang lain tengok juga. Tak. Tu. Begitu juga hak namunnya Allah bercakap dari hal ni khusus untuk Nabi. Tu. Begitu juga wahyu Israfil ni. Cuba tengok situ kan. Jadi selain itu hadis Haris bin Hisham di atas kadang menceritakan betul-betul penyampaian wahyu yang biasa berlaku pada Rasulullah, atau menceritakan tentang bentuk yang tidak dikongsi oleh orang lain yang bukan merupakan para nabi. Jadi bentuk kelima dan keenam misalnya, itu bukan biasa. Bentuk kelima tu mari dalam bentuk rupa dia asal. Lepas tu Nabi bercakap direct min wara'i hijab. Tu tak akan berlaku pada manusia tu. Tak akan berlaku sehari mimpi ke apa. Lepas tu malaikat berupa dalam bentuk manusia. Tu boleh berlaku pada manusia pun boleh berlaku. Tu. Walaupun kita kata tidak wahyu bila berlaku pada manusia. Misalnya malaikat Jibril itu berupa seperti hadis Jibril itulah, hadis niat tu. Misalnya mari dalam majlis Nabi, malaikat Jibril dalam rupa seorang manusia yang syadidul bayad thiab itu, mari dalam bentuk pakaian yang putih kemah nampak, tapi tak ada seorang pun kenal dia. Tu sahabat ramai tengok hadis Sayyidina Umar tu lah. Tu. Jadi hak tu boleh berlaku, makna berlaku maksudnya boleh disaksikan oleh sahabat. Tapi hak namun lima dengan namun ni tak ada. Tak pernah pun sahabat tengok Jibril dalam rupa dia asal. Cuma tahu muka Nabi ayat. Begitu juga orang lain juga mengalami Tuhan bercakap dengan dia, ataupun Tuhan bercakap dengan Nabi, orang lain juga dengar. Tak ada juga tu Nabi tu, khusus pada Nabi. Jadi ia berlaku hanya 2 kali saja pada Rasulullah. Tu hak apa ni, hak dalam bentuk bercakap direct tu berlaku 2 kali. Bentuk pertama dan kedua pada zahirnya bukan khusus untuk para nabi saya seperti Anas sebut tadi lah. Ia juga dialami oleh aulia Allah dan orang-orang biasa sekalipun boleh berlaku dalam bentuk lagu tu. Berlaku. Rupa hak zahir tu. Dalil yang paling lengkap dan mencakupi semua bentuk penyampaian dan penerima wahyu ialah firman Allah dalam surah Asy-Syura, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantaran wahyu, yakni dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari balik tabir, iaitu dengan mendengar sahaja kalam ilahi tanpa melihatnya, atau dengan mengutus utusan yakni malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia yakni Allah Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Jadi dalam surah
ayat 51 dalam surah Asy-Syura ni kira-kiranya menggabungkan ketujuh-tujuh tu lah. Hak kata dalam bentuk malaikat tu sama ada malaikat dalam rupa asa ke, dalam rupa manusia ke, malaikat dalam bentuk Israfil, dah situ dah tiga dah. Tiga dah tu. Lepas tu dalam bentuk ilham atau mimpi ilham tu asanilah. Nafas firraun asani. Kemudian dalam bentuk mimpi, yakni al-wahyul manami tu. Kemudian bercakap direct dengan Allah di sebalik tabir, min wara'i hijab. Tu makna cukup sini kira-kiranya 7 lengkap dalam ayat ni. Baik. Jadi ni dia bincang khusus. Jadi salsalatul jaras iaitu bunyi seperti gemercing loceng atau bunyi seperti rantai besi yang dihentakkan berterusan di atas kepingan besi yang lain. Jadi bunyi itu kasar, derah, frekuensi itu tinggi, desing itu bunyi itu jauh pergi tu. Tu. Jadi sebelum melanjutkan perbincangan tentang suara atau bunyi seperti gemercing loceng, kita semua harus ingat bahawa tafsiran setengah ulama tentang suara loceng tersebut adalah suara Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bererti mereka menerima konsep tajsim, iaitu mempercayai Allah berjisim dan menyerupai makhluk, apatah lagi menyifatkan suaranya seperti bunyi gemercing loceng. Sebaliknya ia merupakan satu ibarat daripada Nabi SAW yang menggambarkan bentuk datangnya wahyu tersebut. Bentuk datang wahyu dengan bunyian sebegini disifatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Harith bin Hisham di atas sebagai bentuk yang paling berat pada baginda SAW. Jadi salsalatul jaras iaitu bunyi gemercing loceng telah ditafsirkan dalam berbagai-bagai pendapat oleh para ulama. Antara lainnya ialah, baik, ada ulama yang sebut, dia kata bunyi gemercing loceng ni sebenarnya bunyi kalam Allah. Kalam Allah, bunyi kalam Allah. Ada ulama kata gitu. Jadi kita kena ingat, kalau orang Islam tak mungkin dia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Bila dia sebut bunyi gitu, bukan bermakna dia sudah dianggap sebagai mujassimah, yang ini menyamakan Allah, musyabbihah dan sebagainya. Kata Allah berbentuk jisim pula. Bila kata jisim, ada arat, ada sifat dia lah pula. Macam-macam lah. Tidak gitu. Cuma dia sebut itu sebagai ibarat. Hak Nabi sebut tu makna bunyi tu gitu. Hak Nabi boleh faham untuk Nabi ayat kita. Sebab ada, memang ada pun kalau dalam perbincangan, kalau kita baca syarah-syarah hadis, hak berkenaan hadis-hadis gini, hadis wahyu ni, memang ada ulama sebut bunyi loceng, salah satu sejarah bunyi kalam Allah itu sendiri, wahyu itu sendiri, bunyi lagu tu. Dah hak ni lah hak paling berat, sebab dia bunyi lagu tu. Lepas tu Allah bui Nabi faham. Jadi nak boleh faham tu ya, jadi terpaksa bui perhatian fokus 100% tu. Dah hak ni paling berat. Memang bunyi loceng tiba-tiba boleh tafsirkan dalam bentuk bahasa Arab, tubik dalam bentuk kalam Tuhan. Tak ke berat tu. Sebab tu dia kata berat tu. Kalau Jibril mari dari rupa manusia, dia baca lah lu ayat Quran. Hak tu tak berat belah mana. Hak ni berat. Tapi tak ada lah ulama kata serupa tu makna serupa. Bila sebut waktu suara Allah, bukan bermakna dia menyatakan Allah tu berjisim, sudah musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Tak ada ulama beriktikad lagu tu. Supaya juga ada ulama kata Tuhan ada tangan. Dia bukan kata tangan tu supaya tangan makhluk. Cuma dia kata dah Tuhan kata yadun. Dalam bahasa Arab yadun mana tangan? Tangan lah. Sekadar tu ya. Dia tidak kata serupa dengan tak, cuma sebut tangan. Sebab dia kata kalau kita nak takdir tangan dengan makna kudrat, mana tahu takut ada makna lain lagi. Sebab dalam Quran kalau Allah nak guna kudrat, dia guna khusus makna tu. Ada yang guna kudrat kalimah tu. Sebab itulah ulama kata, misalnya Syah Waliullah kata, ya ada nak kita terjemah dengan tangan ni untuk bahasa Arab saja. Untuk bahasa Arab saja. Kalau kita nak terjemah ya ada ni dalam bahasa Parsi tak boleh. Sebab bahasa Parsi ni ya ada ni dia bukan dengan makna tangan. Makna dia tak tahu lah. Ana tak tahu tu. Tapi ana baca buku dia kata gitu. Dalam bahasa Parsi yadun ni bukan dengan makna tangan. Jadi hok kita kata yadun ni untuk bahasa Arab ya. Quran ni bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Parsi tak boleh terjemah tangan. Sebab dia makna lain. Tu. Gitu. Walau bagaimanapun, sini kita akan tengok beberapa pandangan ulama berkenaan dengan apa maksud wahyu yang paling berat dalam bentuk bunyi gemercing loceng itu. Sini kita dapat ilmu banyak sini. Halus sini. Hak bunyi salsatul jaras tu apa maksudnya? Jadi ulama bui banyak sini. Ulama kemuka ke pandangan banyak jugalah antaranya.
Yang pertama. Hadis tadi tu kita akan bincang selepas ni tu, dia ada. Selepas ni akan bincang hadis tadi. Hadis hak kata hak dalam bentuk mana Allah Subhanahu Wa Taala mari direct kepada Nabi tu kan. Tak siapa mari pegang Nabi, asalnya tak tahu. Apakah yang disebutkan oleh malaikat di alam atas, di langit ni? Malaikat sedang bicara apa? 3 kali Nabi tak boleh jawab. Bila Allah SWT mari pegang Nabi, dan Nabi terasa dah sejuk jari jemari Tuhan tu, dan dia terasa jari tu kena tetek dia. Sebut dalam hadis ni sahih, mengikut Bukhari pun sahih. Hadis tu dia ada huraian dia. Ada huraian dia. Kita bincang hal ni dulu. Selepas tu baru bincang hadis tu. Jadi yang pertama, pendapat ulama yang pertama berkenaan dengan salatul jaras, bunyi gemercing loceng itu. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi dengan gemercing loceng tersebut bukanlah benar-benar seperti suara loceng. Sebaliknya merupakan suatu bahasa kiasan kepada satu suara atau nada yang tidak mampu difahami pengertian di sebaliknya oleh akal manusia biasa, sama seperti dentingan loceng yang tidak membawa apa-apa makna, tetapi pengertian di sebaliknya mampu difahami oleh individu-individu yang diberikan keistimewaan tertentu seperti para nabi dan malaikat-malaikat tertentu. Setelah memahaminya, mereka akan mengolahnya dalam bahasa masing-masing. Jadi ada ulama kata bunyi gemercing loceng itu Nabi sebut tu sebagai satu kiasan. Nak ayatnya beratnya bentuk wahyu ni, kiralah dia bunyi sepuluh loceng. Aku bunyi sepuluh loceng. Cuba kita dengar bunyi loceng, kita nak tafsir, nak kata ke dia. Tak boleh. Cuma kita kata tu isyarat dia, habis dah waktu kelas tu, boleh klik dah tu bunyi loceng gitulah. Tapi kalau bunyi loceng yang selagi tu kita tahu tu orang jual aiskrim, sekadar tu lah kita boleh ayatnya. Tapi nak kata ada kalimah di sebalik bunyi loceng tu tak, yang kita boleh faham, tak ada. Tu yang jadi berat tu. Tetapi Nabi boleh faham. Sinilah sebenarnya kekuatan Nabi yang kita kata maksum Nabi itu. Yang mana Nabi ni dia Allah pilih khusus dia. Untuk benda-benda gini dia boleh faham. Nabi saja. Nabi boleh faham. Tapi kok mana pun Nabi hak kuat dah Nabi tu. Sudah dipilih oleh Allah. Melalui beberapa proses dah tu, bersih jiwa Nabi dengan berlaku belah dada beberapa kali. Persiapan nak terima wahyu berlaku tu. Mengikut ulama. Hak tu pun berat benar, ayatnya berat. Tapi boleh faham. Dan bila Nabi faham tu, Nabi boleh sebut dalam bahasa Arab, Quran ni lah. Tu. Jadi maknanya bunyi gemercing loceng itu sebenarnya sebagai satu kiasan kepada suara. Tu. Apakah itu suara itu hakikat suara Tuhan? Ulama kata tak. Ni hak tadi kata memang itu suara kalam Allah. Bila suara kalam Allah tu kan, kalam Allah tu. Kalau mengikut Asy'ariyah dia kata kan, ni sini bezalah, kita akan bincang selepas ni lah. Kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Tu. Lepas tu lagu mana pula tu? Tak apa, kita tengok selepas ni. Itu pendapat yang pertama. Dia kata bunyi gemercing loceng sebagai nak kias, sebagai kiasan. Tu. Yang kedua, gemercing loceng yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bukanlah wahyu itu sendiri. Jadi kalau pendapat pertama tadi dia kata wahyu itu sendirilah, bunyi gemercing loceng wahyu itu sendiri. Cuma mari dalam bentuk bunyi, mana kalam Allah dalam bentuk bunyi seperti loceng. Maknanya loceng, bunyi seperti loceng itu adalah wahyu itu sendiri. Ini pendapat pertama. Manakala pendapat kedua, yang dimaksudkan oleh Nabi bunyi gemercing loceng itu bukanlah wahyu itu sendiri. Sebaliknya ia merupakan alamat atau tanda untuk menarik perhatian sebelum kedatangan wahyu, sebagai muqaddimah kepada kedatangan wahyu. Gambaran yang paling mudah untuk memahami ialah suara deringan telefon yang berbunyi sebelum gagangnya diangkat. Hak telefon kan, telefon zaman dulu kan dia bunyi sepuluh loceng semua tu. Bunyi deringnya dia tu. Tu. Jadi perbualan sebenar hanya berlaku selepas deringan tersebut. Jadi bila bunyi deringnya loceng telefon tu, bunyi tu tanda bahawa ada ada suara selepas ni. Bila akak telefon tu baru bunyi suara, akak telefon tak bunyi dah locengnya, bunyi suara ke. Ni ada juga setengah ulama kata bunyi deringan loceng itu sebagai nak menarik perhatian bahawa wahyu akan datang sebentar lagi. Nabi pun bui perhatian lah. Ada juga ulama kata gitu. Jadi
Hal itu disifatkan oleh Nabi sebagai sama seperti bunyi gemercing loceng. Antara tokoh yang berpendapat begini ialah Syekhul Islam Pakistan, Maulana Syabbir Ahmad Uthmani. Tetapi pendapat ini disangkal oleh ulama-ulama yang berpendapat bahawa suara tersebut sebenarnya adalah kandungan wahyu itu sendiri. Kerana menurut mereka, Nabi SAW telah menggambarkan bahawa bunyian tersebut sebagai bentuk yang paling berat diterima oleh Nabi. Mana bentuk wahyu yang paling berat? Dalam hadis ni disebut bunyi seperti bunyi gemercing loceng ni, inilah bentuk wahyu yang paling berat. Maknanya tu wahyu dah tu, mengikut ulama. Jadi hak kata hak tu sebagai muqaddimah bukan wahyu lagi nak menarik perhatian. Dia kata hak tu disangkal lah. Dia kata tidak gitu. Sebab dalam hadis ni terang Nabi sebut bahawa bunyi gemercing loceng tu wahyu dah. Sebab tu berat tu, nak faham tu. Jadi kalaulah ia bukannya kandungan wahyu, kenapa ia turut mengandungi sesuatu yang berat? Kalau bunyi loceng tu tidak wahyu tu sendiri, apa Nabi kata berat tu? Apa? Jadi bila kan Nabi kata berat, maknanya Nabi nak gambar kepada kita bunyi loceng tu wahyu tu sendiri. Gitu. Itu pendapat yang kedua lah. Pendapat yang ketiga, tapi kalau kita perhati semua ni kan, semuanya dia tidak nak tak ada unsur sebenarnya. Kita jangan faham bahawa hak ulama sebut ni, kita kata ni sudah menyamakan Tuhan. Hak tu su'zon kita. Su'zon kita. Semalam apa siapa pula Muzamil Wasak ni kan. Mari semacam dia bakal 3 hari sekali dia atas cara-cara nak cek Wahabi. Sebut pula aceh misalnya ni ayat-ayat gini. Kalau tidak takwil, cek dah tu. Kalau tidak takwil ayat-ayat begini, hadis-hadis begini, maka dia tu tanda Wahabi. Jadi bahaya tu mikir lagu tu. Mikir lagu tu. Takkanlah kita kata Imam Bukhari ni Wahabi. Zaman bila Imam Bukhari nak kata Wahabi? Muhammad bin Wahab duduk di alam arwah lagi masa ni. Jadi orang kita ni kecek tak erti sungguh. Tak ada celak mata Wahabi. Begitu tidak tidur pula. Teruk sungguh. Jadi rosak, jadi fakta agama jadi rosak. Apa? Kimiki tu tak betul. Berat juga ni. Jadi kita nak japuk pun takut jadi panjang. Takut jadi panjang pula. Kalau ayat pun tak erti. Payah jadi biasa tak erti ni. Ni kalau dia baca ni, cuba tengok. Hadis sahih. Tuhan pegang Nabi. Nabi kata aku terasa jari jemari dia. Lepas tu nak kata lagu mana? Memang ulama kata memang jari lagu mana? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Allah saja tahu apa maksud jari itu. Tapi dalam bahasa Arab jari lah panggil. Yado tu tangan lah. Tapi maksud sebenar wallahu a'lam bimuradih. Allah saja. Jadi kita tak boleh nak kata dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, sebab dia kata tak serupa makhluk. Itulah sebenarnya. Hak ni pun gitulah juga ni. Kalau kita perhati balik, cuba tengok nombor 3 pula. Jadi gemercing loceng yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suara Jibril. Ni terlepaslah suara Jibril alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dalam suatu bahasa yang hanya mampu baginda sifatkan sebagai suara loceng. Bila Nabi dengar tu, hak Nabi mampu gambarkan untuk memahamkan kita, itu suara gemercing loceng. Nabi boleh hoyak gitu nak supaya kita faham. Dalam bahasa kita, dalam bahasa yang boleh difahami oleh manusia. Namun baginda dapat mengingati dan memahaminya dengan baik, di samping dapat pula mengolahnya dalam bahasa baginda sendiri. Suara ataupun bentuk fizikal Jibril hanya mampu didengar dan dilihat oleh para Nabi alaihi salam sahaja. Panca indera manusia biasa di dunia ini tidak akan tertanggung menerima kesan dia, impak dia tu. Jadi malaikat tu kalau dia mari dalam rupa dia yang asal, ada sampai 900 lebih sayap tu sampai macam mutiara, macam mata delima. Hak tu Nabi saja mampu nak tengok. Hak tu. Tu. Yang keempat, gemercing loceng yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah suara derapan sayap-sayap Jibril alaihissalam. Ni pandangan ulama lah. Atau bunyi yang terhasil daripada kedatangan Jibril alaihissalam.
Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan rupa asal Jibril alaihissalam yang pernah baginda lihat. Ada sampai 900 sayap, dan setiap sayap bagai bertatah ke permata-permata yang bergemerlapan sinar dia tu. Jadi setiap kali Jibril mengepok ke sayap dia, dia kebah sayap dia tu, ia akan menghasilkan bunyi gemercing seumpama itu. Ini adalah pendapat Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban Maulana Husin Ahmad Madani rahmatullahi alaih. Dia kata gitu. Bunyi itu. Lepas tu kita kena tahulah bahawa dalam hadis-hadis disebut penurunan wahyu. Misalnya kita kata Al-Fatihah tu sendiri, kita kena tahu. Nah, bila waktu turun tu bukan Jibril seorang waktu turun. Misalnya Al-Fatihah itu disebut dalam hadis yang sahih dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti, sampai ratus ribu malaikat mengiringi surah Al-Fatihah itu. Begitu juga suratul Kahfi disebut. Memang malaikat Jibril yang bawa, tapi hak ju iringi dia tu supaya orang nak pergi belarak tu. Hak nak ni ke sorang tu ya. Hak orang lain tu buat ke dia sungguh dia kada comel pada pengantin pakar. Nah, tu nak belarak, nak ayatnya ni bukan pergi main-main ni, nak nikah ni. Tapi nikah kali kedua tidak lagu tu dah. Hak mula-mula tu ya. Nah, ni bawa suratul Fatihah, suratul Kahfi, dah banyak lagi surah yang disebut. Cuba bayangkan dah malaikat Jibril seorang, Jibril saja tu 900 dah sayap. Lepas tu pergi dengan beratus ribu malaikat pula, tak bunyi lagu mana. Patutlah bunyi derah ketumua tu. Kalau Jibril seorang pun bunyi setiap kali dia kebah sayap dia tu, bayangkanlah 900 sayap, 300 kali ni, 300 kali ni. Dah, dia kebah sayap dia. Tu kalau Jibril seorang ni gi iringi Fatihah tu saja ratus ribu malaikat. Nak ayatnya kebesaran suratul Fatihah itu sebagai ummul kitab itu. Tu. Jadi sebab itulah ulama dia kata gitu, dia berdasar pada logik, kebarangkalian itu tinggilah. Ni andaian dia ya. Tak ada hadis khusus sebut ni. Yang kelima, gemercik loceng dimaksudkan oleh Nabi adalah suara deruan gerombolan malaikat yang mengiringi Jibril. Inilah maksudnya. Oleh kerana jumlah para malaikat yang mengiringi rombongan amat besar, ia menghasilkan satu bunyi sama seperti kumpulan lebah yang menghasilkan bunyi deruan yang tersendiri. Supaya kita tengok orang jalan, kalau jalan raya, kalau ramai sampai 15,000 jalan, dia bunyi tu, gemar dia tu. Keadaan ini juga menggambarkan bahawa kedatangan wahyu adalah melalui suatu kawalan yang amat ketat. Jadi tidak mungkin sama sekali wahyu boleh diganggu atau kesucian dapat dicemari oleh tangan-tangan kotor syaitan dan kuncu-kuncunya. Lebih-lebih lagi malaikat Jibril yang menyampaikannya disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai malaikat yang gagah perkasa melalui firman-Nya, "Allamahu syadidul quwa", iaitu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diajar oleh Jibril yang bersifatnya syadidul quwa tu sangat gagah perkasa, sangat kuat. Yang keenam, menurut setengah ulama ia merupakan bunyi yang dicipta khusus oleh Allah dengan kekuasaannya di dalam wahyu tertentu yang disampaikan kepada Nabi. Ni ada juga ulama kata dak hak tu Allah cipta khusus bunyi untuk wahyu-wahyu tertentu sahaja, bukan semua gitu. Yang ketujuh, ada juga ulama hadis berpendapat bunyi itu adalah bunyi suara sebenar para malaikat. Ada juga ulama hadis yang kata begitu. Ini andaian. Yang ke-8, Syah Waliullah ni dia sama pun dia orang rohani. Kata Syah Waliullah Ad-Dihlawi, dia kata bunyi seperti gemercing loceng itu sebenarnya adalah terhasil, bunyi yang terhasil akibat daripada terhentinya fungsi panca indera, terutamanya deria pendengaran lahir. Jadi maksudnya gini, bila Nabi nak terima wahyu tu, Allah sekat ni dia punya kemampuan duniawi, panca indera telinga ni sebagai panca indera mendengar ni hak biasa dia boleh dengar bunyi-bunyi biasa, Allah sekat. Allah buat mari satu keupayaan lain. Jadi makna kalau telinga hak dunia ni, hak kita semua kita ada pendengaran ni, hak ni tak mampu nak dengar ni. Jadi bila Allah tutup tu, Nabi dengar menggunakan satu deria lain yang mampu untuk Nabi dengar tu. Itu kata Syah Waliullah. Jadi pada masa yang sama ia diganti oleh deria pendengaran batin. Hak tadi hak zahir, telinga ni hak zahir. Tu. Supaya ada setengah-setengah orang dia boleh nampak sesuatu kita tak nampak.
Dia duk kecek ngongeng dengan kawan tu dok. Dia duk pegang tangan kau tu. Dia ala depan kita kelih gini. Oh tak cakap bom ayah dia. So dah kerja lah budak ni. Pergi di sekolah bukan sekat anak murid, cikgu pun takut. Nak buat lagu mana? Dia nampak. Sepupu saya sendiri. Dia kena ketika umur 11 tahun. Budak perempuan. Kena di sekolah. Dia saing dengan makhluk halus. Saya pergi rumah dia, duk kecek, duk buah, duk main, duk eret tangan. Saya kata, nama ke dia saing dia, eret tangan, duk buah. So dah kerja. Nak kita kata. Tak lagi sekolah lagu tu. Siapa dia nak saing dia? Cikgu mendengar masuk lagi lah. Main anak murid tak nampak pada lagi lah ni. Dia tu hewi dia nampak. Pergi bomo macam-macam Datuk Muhammad kata, tak nak mana pergi di hospital, doktor pun dengar. Doktor mari di rumah doktor kata, lagu mana? Tak okey budak tua lauk. Engkau budak umur 11 tahun. Apa jadi lagu tu? Siapa tak boleh nak ngaji, kesal dia. Sebab tu tak molek nampak benda gaib ni, tak molek. Dia tak cukup, manusia tak mampu. Kalau tu hewi tengok dia sekali, jadi pincang selalu hidup dia. Nak ngaji sekolah pun tak boleh. Sebab tu molek dah tu hewi kita ni tak nampak. Sebab tu ulama kata, kalau manusia nampak perkara gaib, tak boleh nak buat kerja dia. Main nampak kumel, tungging-tungging. Kumel tu tidak gaib lagi. Nampak azab kubur, boleh buat kerja. Nampak organisme hidup ada, nampak tak boleh. Nampak bergelewak malaikat, tak jadi kerja. Sombak kita kalau lagu tu. Mantu hewak ni molek dah dengan terbatas penglihatan kita. Misalnya kalau kita ngaji falsafah Islam, kenapa Allah bui pendengaran kita terbatas? Minta maaf saya biasa kalau pada pelajar masa kita ngajar ilmu falsafah, kita sebut contoh, kalau tu hewi telinga kita ni, telinga kita dengar orang ketuk sebatu, kita dengar dah. Lagu mana lagu? Sebatu ketuk kita dengar, tak terganggu kita. Ataupun hidung kita ni boleh hidu bang, berat dia. Jadi tu hewan terbatas dengan kadar tertentu tu, itu untuk keperluan manusia dah. Jadi keperluan sebenar, kemampuan sebenar Pak Cik Abdul Razak setakat tu. Jadi kata Syah Waliullah, bila Nabi nak terima sesuatu yang tidak zahir, alam lain, kalam Tuhan pula, maka Allah tutup hak zahir tu. Sebab tu dia boleh dengar. Sebab kalau Allah buka kita ni, Allah bui kita lepas sikit, lopak sikit daripada kehidupan zahir ni, dengar tu sudah somak lalu, masalah lalu. Tu. Sebab tu kadang-kadang ni cerita ni ni cerita sungguh ni. Berlaku pada keluarga saya juga. Duduk di rumah tu, tengok ada orang lain di rumah. Padahal orang lain tak nampak. Jara-jara sekali, nengung, tak berani nak kelip. Dia nampak. Tu. Tapi kalau cari tu ngomong kat hurang macam-macam lah. Lebih pada hak ni pula pendapat gini, lebih pada hak ni pula. Tu biasalah tu. Tapi nak ayatnya gitu. Jadi seperti mana apabila deria penglihatan terganggu, pada ketika itu akan kelihatanlah kepada mata bermacam-macam warna yang tidak menentu. Betul ni. Misalnya dalam perubatan homeopati misalnya tak. Dia mata manusia ni bila dia rosak, bila dia terganggu hak zahir, hak asal, hak tidak normal, terganggu penglihatan hak biasa ni, mata ni dia boleh nampak macam-macam. Misalnya ada satu kes berlaku. Jadi untuk kita faham kenyataan Syah Waliullah, ada seorang tu, saya pernah sebut dah tu, dia buka mata dia nampak jalur gitu, padahal tak ada jalur gitu. Dia kata kena buat korang, memang dia pergi jumpa temu-temu kata kena buat korang, mu ada ke balah siapa-siapa. Dia kata tak ada. Tak ada apa, pergi cari Tok Mau pening, Tok Mau pening dia apa pening. Nak buat lagu mana? Jadi doktor Mubati kata tak ada, tu penyakit biasa, makan obat hilang, seminggu hilang, makan obat, tak ada gapo tu. Nak ayatnya mata manusia dia boleh terganggu sampai gitu. Dia nampak macam-macam tu. Begitu akal kita ni, kalau somak tai pening, stres, tekanan kan, dia nampak sesuatu benda orang lain tak nampak. Dia ada istilah tu, dia tu. Jadi benda tu boleh berlaku. Tu. Kadang-kadang kelihatan merah hasil ni sebut. Bagi Syah Waliullah Ad-Dahlawi, bunyi seperti gemercik locik itu sebagai kata-kata kinayah, sindiran, kata-kata kiasan kepada terhentinya fungsi deria pendengaran lahir daripada mendengar apa-apa bunyi atau suara di alam musyahadah. Jadi Allah tutup pendengaran Nabi, dia tak dengar dah hak lain, hak dunia ni dia tak dengar, jadi dia dengar hak di alam lain. Jadi Nabi gambarkan gitulah bunyi tu. Kita kena ingat, kita duduk di alam ni sebenarnya banyak lagi alam lain ni. Ni kita sekarang ni kita duduk di alam musyahadah.
Di sekeliling kita ni banyak lagi makhluk Tuhan hak lain, hak di alam yang kita tak nampak. Dalam hadis pun ada sebut. Hak kita lain kita, hak kita sebut kat alam malaikat, alam jin, itu gaib, syaitan. Tu alam lain tu. Kalau orang Melayu kat dia ada sangat alam bunia. Hak tak jumpa dalam hadis lagu tu. Alam bunia. Tu alam lain. Jari-jari sekali kadang-kadang Tuhan nak tunjuk lah, Tuhan tunjuk. Gitu. Supaya jiwa Rasulullah tertumpu sepenuhnya kepada wahyu yang disampaikan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan penuh kesedaran dan penumpuan perhatian. Ini memang menarik, kenyataan syahwaliyah memang menarik ini. Dia kata gini, ni saya nak urus, takut tak faham. Maksud syahwaliyullah ni dia kata, dia gini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni supaya kita, ana basyarum mithlukum. Nabi ni supaya kita, dia mendengar supaya kita, melihat seperti kita, dia supaya kita. Tapi dalam wahyu mari dalam bentuk gemercin-locin, kata syahwaliyullah. Maknanya Nabi nak terima wahyu ni hak paling berat ni, hak paling berat. Bentuk penerimaan wahyu paling berat. Jadi Nabi bunyi lagu tu, Nabi boleh sebut bunyi lagu tu sebagai kinayah. Sebagai kinayah betul lah. Apa yang Nabi bunyi lagu tu? Dan Nabi boleh faham. Kalau dalam kehidupan biasa Nabi tak boleh faham. Misalnya kalau Nabi ketika tidak terima wahyu, kita kocok locin tak? Misalnya contoh lah, sebagai contoh. Kita pun buat bunyi locin. Rasulullah tahu ke maksud bunyi locin tu? Hak saya nak ayat ke dia? Rasulullah tak boleh ayat. Rasulullah pun tak boleh ayat. Kita ada maksud nak ayat suatu Rasulullah, tapi kita kocok locin. Cuba Rasulullah ayat, apa dia hak saya maksud dengan bunyi locin? Rasulullah tak nak ayat. So kata ayat Allah mun ayat ke dia, tak ada kocok-kocok locin. Tak lihat hak tu Nabi tak nak ayat kalau dalam keadaan biasa. Hak ni dalam keadaan yang tidak biasa. Tidak biasa lagu mana? Mengikut syarah Allah. Maknanya hak bunyi gemercin locin ni seolah-olah Nabi sudah berada di alam lain. Berada di alam lain. Maknanya pendengaran Nabi ni Allah SWT sudah tutup. Dia tak dengar ada suara dunia ni, suara musyahadah ni. Jadi pendengaran Nabi itu sudah menggunakan, kita kata hak lain yang disebut oleh Syaikhullah, istilahnya pendengaran batin. Maknanya hak tu khusus untuk dengar wahyu saja. Sebab tu Nabi sebut gitu. Sebab tu bila sebut bunyi locin, dan Nabi faham. Faham tu bukan faham dengan pendengaran biasa supaya kita dengar kita faham. Tidak tu dah tu. Itu kata syahwaliyullah. Tu. Yang kesembilan, wahyu yang datang dalam bentuk bunyi yang digambarkan oleh Rasulullah seolah-olah suara gemercing locing itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala yang berbicara secara langsung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana telah disebutkan di atas, para ulama yang berpendapat sedemikian tidaklah menyifatkan suara Allah Subhanahu wa taala sama seperti suara loceng. Ada ulama kata dak tu suara Tuhan. Ni berat sikit ni. Tu bincang panjang, kita bincang semula. Kena marilah minggu depan. Lama jadi pening pula. Tak ada apa lah dia kata tu. Tuhan ni ada suara bunyi loceng pula tu. Tak orang kira, orang lain tak ada kira. Dia bubuh lah, loceng ais kering dia tu. Dia bagi tambah orang lain. Kita tidak kata loceng ais kering tu. Loceng. Kena beringat lah tu. Jangan duduk nambah tak terkalu. Jadi perbincangan hak ni dia berkait dengan hadis sani. Hadis hak dikaitkan juga dengan hadis sani. Hak Allah SWT pegang Nabi tu. Nabi terasa jari jemari Tuhan tu sejuk rasa. Sebut dalam hadis. Hadis sahih tu. Apa maksud sebenarnya di sebalik tu? InsyaAllah panjang tu berbincangan dia tu. Kita bincang minggu depan lah insyaAllah. Tetapi kukuk mana pun, poin yang paling besarnya, walaupun ada ulama hadis yang menyebutkan bahawa itu suara Allah, bunyi suara Allah, tetapi dia tidaklah bermaksud menyatakan suara Allah itu seperti suara manusia, suara makhluk. Tidak maksud itu. Tu. Sebab kalau nak kita kata suara loceng sendiri pun banyak jenis. Bunyi suara loceng mana? Wallahu alam bimuradi. Pergi situ. Mana tak serupa juga maksud. Tepat lagi dengan ayat laisa kamitsli syai'. Tak serupa juga. Sebab kita kata tangan. Tangan kan? Ingat dulu sibuk mata gemulah menteri besar sibuk tangan. Sebut tangan. Dia kata sebut tangan, apa ya kita? Kawan sebut tangan. Kawan tak gambar ke seperti tangan Tuhan. Ya demo duk sibuk tu kata tangan Tuhan tu apa? Kawan kata tangan tu Tuhan sebut yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada atas tangan-tangan manusia.
Kawin apa tak pernah tergambar potong cik kawin kan. Potong demo kan. Tak. Ya demo jadi sibuk tu apa? Tak boleh kalau sebut tangan dia tergambar. Demo lah salah sebab demo tergambar gitu, kawin tak tergambar gitu. Kita sebut tangan, dia tergambar tangan tu ya. Lepas tu dia duk kata kita. Tak ke itu orang manusia berpenyakit tu. Itu manusia berpenyakit tu. Tu manusia berpenyakit. Kita tidak maksud kita, sebab tu kalau kita ngaji ilmu jadal, ilmu debat, kita tak boleh nak kata ke orang seperti kita faham. Kita kena kata seperti mana lafaz dia. Dah dia sebut sekatu je. Jangan kita tambah. Sebab ni tak loceng aiskrim. Misalnya loceng di sekolah bunyi loceng guna elektrik tu tekan tu tak. Nak menandakan waktu habis waktu belajar dan sebagainya. Tak tahu loceng lagu mana ni. Cuma sebut Nabi wa isbah loceng. Loceng lagu mana wallahu alam bimuradi. Ni bagi ulama yang kata hak ni suara Tuhan. Dia tidak kata kalau dia kata bunyi suara Tuhan, bunyi sebelah loceng aiskrim lagu tu lah. Tak ada ulama gong nak kecek lagu tu. Mana ada? Tak ada. Kalau dia tu ahlus sunnah wal jamaah, orang yang beriman dengan ayat laisa kamitslihi syai', dia tak akan kata gitu. Jadi hok duk sibuk kata ni sudah mujassimah, kata ini orang yang bermasalah. Masalah mana? Ustaz dia ngaji memang dia ngaji nak tunggu bermasalah jugalah tu. Gitulah boleh ayatnya. Jadi kita jangan duk lebih-lebih dah kalau kawan ni kata gitu. Sekarang tu sudah lah kita duk faham lebih-lebih. Tu apa? Jadi mana kita duk tafsir hak dia sebut, lepas tu kita duk jadi masalah. Lepas tu kita kata ke dia, berat sungguh lagu tu penyakit. Berat lagu tu. Maknanya punah. Jadi ustaz-ustaz lagu ni boleh selecar ni ustaz lagu ni tak. Tak erti telajuk. Kita pun jadi geram kadang-kadang. Punah masyarakat kiri lah. Punah masyarakat kiri. Tidak kalau faham molek ni tak ada masalah hak ni. Cuba royak ustaz mana? Tok ustaz mana? Tok guru mana? Penulis kitab mana? Bila sebut tangan tu dia kata sebut tangan manusia. Cuba royak. Tak ada. Kalau ahli sunnah dia tak ada yang kata gitu. Kecuali kalau ada kata sesak lalu, tak payah sah dia, kita akan kata sesak. Ayat peng pun tak ada bunyi kata gitu. Yang mungkin gitu tu apa? Ni otak pun sama ustaz lagu ni. Otak erti apa? Jadi dia sebenarnya yang merosakkan masyarakat tu. Ni ustaz lagu ni. Bahaya ustaz lagu ni punah parut ni ustaz lagu ni. Saya ingat banyak cabut skru ni ustaz ni. Apalah. Jadi rosak habis orang kampung. Kira dia hura tu dengan cara yang tidak amanah. Menakal ke sesuatu dengan cara khianat itu. Itu dah susah tu lagu tu. Tu. Dia kata kalau tangan Tuhan kat mana bila sebut tangan serupa makhluk. Lepas tu Tuhan sebut tangan awak ke dia. Dan dia raya. Kita pun kata setakat Tuhan kata ya, tidak kata bila Tuhan ada tangan maka Tuhan ada pergelangan tangan. Kalau ada ustaz kata gitu memang kita pun kata sesat. Bila Tuhan kata dia ada betih dan sebut lah, kita tak kata dia ada kepala lutut. Ada. Ulama kata Tuhan ada kepala lutut. Mana boleh ada betih, kepala lutut tak ada. Tu memang orang. Ni Tuhan ni tidak orang. Dan dia sebut sekat tu sudah. Sebab tu kita bila kita bawa satu kaedah, satu kaedah yang kita terima, kita tak boleh guna kaedah tu untuk orang lain. Misalnya kita bawa cara Asy'ariyah. Tapi saya terima Asy'ariyah ni bukan tak terima. Tapi kita bawa hak tu kita nak hukum orang hak ikut kaedah lain. Tak kena lagu tu. Dah kita terima Asy'ariyah. Lepas tu orang lain dia terima metod lain. Tak serupa dengan kita dari segi metod, dari segi hakikat laisa kamitslihi syai'. Belaka tu serupa ya. Cuma kawan ni dia tak say cara Asy'ariyah ni ada maksud cara dia. Tetapi kawan ni pun tak boleh kata Asy'ariyah ni sesat. Tak boleh lah juga gitu. Ana tak setuju gitu. Tapi puak-puak ni pula kata dia pakai satu kaedah lain, dia nak menghukum orang yang pakai kaedah lain. Tu tak kena. Tak betul lagu tu. Formula kita lain. Kawan tu dia tubik jawapan gitu sebab dia formula dia lain. Jadi kalau kita nak faham kena ikut formula. Jadi mu pun kena ngaji juga lah cara dia. Kawan ni pun kena ngaji juga cara ni. Baru jadi seimbang. Tu Jadi malah dia kata parut lah malah tu. Parut dia kata. Dia masuk sama dalam wasana tu. Kita berubah supaya kata kita dah. Main berolak sungguh otak ustaz ni. Dahsyat ustaz lagu ni. Punuh habis. Kalau bawa kapal lagu tidak rosak tu. Ni Wahabi, ustaz Wahabi kau ni. Ni bengong ustaz lagu ni. Ustaz dahsyat ustaz lagu ni. Dia merosakkan masyarakat. Dia sebenarnya merosakkan masyarakat. Lepas tu duk kata dia jadi orang balas sebenarnya.
Orang lain tak kata gitu, dia kata ni ustaz pemfitnah ni, bahaya lagu ni jadi rosak agama ke dia. Gitulah sebab itu kita ni apa-apa jangan kalau kita dia kena anda terima Asy'ariyah ke apa kita terima, tak ada masalah, kita terima. Kalau ada orang lain tak terima dari segi kaedah saja. Subhanallah, anda guna bila kita nak mengajar tauhid, kita tak guna kaedah Asy'ariyah, tapi kita wak ngajar bukan sekadar wak ngajar 2 tahun wak ngajar di Kausa. Kita tu Jauharatut Tauhid. Nah. Gitulah hadirat. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ni lagu ni kan, kena kata lalu dia. Ustaz-ustaz ni khabar ke ustaz? Kena rayak gitu supaya dia beringat sikit. Dia tu pembawa fitnah tu. Dia jadi rosak. Menyebabkan jadi masyarakat macam-macam mikir. Jadi cara lagu tu dia tidak membantu masyarakat memahami perbincangan itu. Dia jadi memanah ke keadaan, menyebabkan orang jadi ni sebenarnya cara lagu ni yang menyebabkan jadi ni puak ni kira lah bersungguh ni. Celak mata cakap tu berhenti tak tidur pula, berat sungguh gitulah dia bagi semua ni enggak ada. Kalau tak mari minggu depan ni nengung klik batu kena mari pula minggu depan. Dengar lagu mana dia hura tu. Cuba tengok molek lagu mana ulama kita. Kalau kita baca faham molek tak ada sikit pun. Kita tak akan nampak daripada perbincangan ulama bahawa ulama kita ni berfaham mujassimah, musyabbihah dan sebagainya. Tak ada. Bahkan dia hura secara ilmiah. Sebab itulah guru saya dia buat nota dia kata kalau kita faham ni ini sebenarnya termasuk menepati lagi dengan maksud laisa kamitslihi syai'. Betapa tidak relatifnya menafik Allah ni tidak serupa dengan sesuatu. Tu tak boleh. Gitulah hadir-hadir jadi harap-harap kitanya sebab ustaz-ustaz lagu ni jadi bahaya tu. Saya pun ada gerai juga tak cakap rakyat lagu tu. Dia kata saya tidak faham gitu. Minggu depan mari hok tu pula dia kata orang tolak tu imam besar lah tu. Dahsyat sungguh. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bincang secara khusus ni. Panjang ni muka surat. Kat 2 muka surat bincang ni. Hadirat akan apa? Gapo dia maksud ulama sebenarnya? Gitulah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.